Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengurusan surau Air Manis kerana sudi menjemput saya untuk memberikan tazkirah pada pagi ini. Mudah-mudahan mendapat ilham daripada Allah SWT untuk saya berkatakan sesuatu dan memberi manfaat buat diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, saya ni bukanlah orang luar ya, orang sini juga. Daripada awal Air Manis ini dibuka, saya dan keluarga saya sudah berada di sini ya. Dan pada awal juga semasa sebelum dan surau ini diasaskan, saya dan bapa saya selalulah di sini, tetapi atas faktor kehuzuran ya, bapa saya buat sugih, umur dah 40 lebih, jadi tidak dapatlah berjemaah di sini dan banyak ibadah di rumah saja. Jadi tuan-tuan dan sekalian, tak kenal maka tak cinta, maka saya kenalkan sedikit tentang diri saya secara ringkas. Saya sudah dikenalkan oleh Encik Zul. Saya bertugas di SMK Seri Bener. Kalau kita nak pergi Semasa tu ada sekolah menengah sebelah kanan sebagai kaunselor sekolah. Kaunselor sekolah ni dia tak mengajar tuan-tuan, dia tak mengajar. Kerjanya ronda je, jalan sana jalan sini cari masalah budak. Kat sekolah tu ada lebih kurang 1,000 pelajar. Saya kena ambil 1,000 masalah saja. Makan ke tak makan, ada belanja ke tak belanja, datang lewat ke kenapa, ada basikal ke tak ada basikal, gitu ya. Lepas tu belajar macam mana, itu tugas saya ya. Jadi kaunselor sekolah ni dia tak mengajar, kerja dia pusing je ya. Sama ada pelajar datang ke bilik kaunseling ataupun saya cuba belajar, pergi ke rumah, ziarah ke rumah kan, ada masalah keluarga, kita bantu. Itulah tugas seorang guru kaunseling. Dan di luar daripada sekolah, saya ni sikitlah tuan-tuan, saya pengurusi Perkim daerah 16. Dan tadi disebutkan TPTI. Apa itu TPTI? Saya ada polis kecil kan? Saya ada polis kecil yang menawarkan berbagai kursus dalam bidang pengajian Islam ya. Dulu bersemuka, sekarang ni lepas Covid kita buat online lah. Kalau tuan-tuan pergi di FB ataupun Google, type je polis pengajian pengisah Islamiyah ataupun KPJ Islamiyah, maka keluarlah ya khusus-khusus program yang ditawarkan di tempat saya ya. Dan hari ini tuan-tuan, kita cuti ya, sebenarnya cuti nuzul Quran. Jadi bila disebut nuzul Quran itu bermaksud turunnya Al-Quran. Nuzul itu turun ya. Jadi bila turunnya Quran itu dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Bagaimana firman Allah Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya diturunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kalaulah kerajaan mengesetkan, ulama-ulama di Malaysia ini telah memfatwakan bahawa 17 Ramadan itu nuzul Quran, dan dalam surah Al-Qaf mengatakan turunnya Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi adakah pada malam tadi malam Lailatul Qadar? Ya, jadi kita kena fikir-fikiran. Jadi sebenarnya pencarian Lailatul Qadar itu adalah bermula pada malam tadi. Malam tadi hingga berakhirnya Ramadan. Sebab ada pendapat mengatakan Lailatul Qadar itu turun pada 17 Ramadan,
Ada yang mengatakan pada malam 21, 23, 25, 27 dan seterusnya, pada malam ganjil. Ya, tapi kita banyak difokuskan pencahayaan itu pada 10 malam terakhir. Sedangkan ada pandangan-pandangan berdasarkan hadis-hadis, ya, pencahayaan itu takkan bermula pada malam 17 Ramadan. Sebab itu dalam banyak hadis, kerajaan kita, ya, Majlis Fatwa Kebangsaan telah berhujah dan bersetuju mengambil tarikh 17 Ramadan sebagai malam nuzul Quran, yang mana dalam surah Al-Qadr itu mengatakan turunnya Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi beruntunglah tuan yang malam tadi telah bermula. Mudah-mudahan kita berpeluang, ya, mencari Lailatul Qadar. Dan untuk mencari Lailatul Qadar ini, tuan, ya, ulama memberikan ketua, ya, iaitu jangan tinggalkan sembahyang Isyak berjemaah dan subuh berjemaah. InsyaAllah dia akan dapat malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana dalam hadis yang lain menyebutkan barang siapa sembahyang berjemaah seperti Isyak, seolah-olah dia beribadah separuh malam. Dan barang siapa yang berjemaah subuh berjemaah, seolah-olah dia telah beribadah sepanjang malam. Jadi kalau dia beribadah sepanjang malam, mestilah dapat malam Lailatul Qadar. Jadi mulai malam tadi dan seterusnya, kita cubalah untuk berjemaah, ya, Isyak berjemaah dan subuh berjemaah, untuk mendapat kelebihan-kelebihan beribadah sepanjang malam. Ya. Kalau tak dapat sembahyang di surau, sembahyanglah berjemaah dengan keluarga di rumah, isteri ke anak-anak ke, kejutlah, ya. Yang penting kita dapat betul untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita berada dalam Ramadan, kita tak terlepas daripada perintah berpuasa yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu berpuasa. Jadi bagaimanakah nabi-nabi terdahulu berpuasa, tuan-tuan? Dalam kitab, ya, ada menyebutkan bahawa puasa Nabi Adam berpuasa setiap bulan 3 hari, iaitu bulan 13, 14 dan 15. Itu puasa Nabi Adam setiap bulan, ya. Puasa Nabi Nuh puasa sepanjang tahun, setahun. Sebab dan syukur dia selamat daripada bencana banjir besar, dia puasa setahun, ya. Puasa Nabi Musa dan Nabi Isa 40 hari, ya. Puasa Nabi Daud berselang-seli. Hari ini puasa, besok tak puasa. Hari ini puasa, tak puasa, ya. Puasa Nabi Zakaria, ya, dia berpuasa tidak bercakap, makan minum tapi dia tak cakap. Dia tak jumpa orang, tak cakap, ya. Dan puasa yang paling terbaik adalah puasa Nabi kita, iaitu kita berpuasa 30 hari dalam bulan Ramadan. Sebenarnya, tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, ya, barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan ikhlas, ya, maka akan diampunkan dosa. Ini yang penting, ya, ampunan dosa. Barang siapa yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan dengan ikhlas, akan diampunkan dosanya. Jadi yang kita nak cari di sini, tuan-tuan, ialah keampunan. Kita ni manusia biasa yang banyak dosa, tetapi Allah bagi kita jalan untuk mendapat keampunan dengan berbagai-bagai cara. Jadi dosa kita ni terbagi menjadi dua, iaitu dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil ni contohnya orang yang lazimkan mengambil wudu, maka sentiasa dosa-dosa kecil ni gugur bersama wudu-wudunya. Orang yang selalu berjabat tangan, bersalam, juga akan gugur dosa-dosanya sepanjang dia berjabat tangan. Orang yang melihat wajah orang-orang tua dengan perasaan insafan dan kasih sayang,
dia juga akan diampunkan dosa-dosanya. Tengok muka mak bapak kita, tengok muka kerutan-kerutan pada wajahnya, itu juga mengampunkan dosa. Itu dosa-dosa kecil tuan-tuan. Dan bila kita lepas sembahyang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 33 kali, 34 kali, juga akan diampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Dan salah satu juga pengampunan dosa ialah dengan berpuasa Ramadan. Itu yang paling penting tuan. Bila kita ditimbang masuk di akhir akhirat, ya, bayangkan tiba-tiba dapat notis dosa kamu sudah diampunkan. Ya, kalau ditimbang ni libur, ya, dia berat dosa atau berat pahala. Macam kita lah, kita buat salah di dalam negara, tiba-tiba mahkamah kata kamu dibebaskan, kan? Hakim kata kamu dibebaskan. Alangkah gembira kita. Jadi begitulah tuan-tuan ya, kita nak kejar keampunan. Nak kejar keampunan itulah kita kena cari keikhlasan dalam ibadah puasa kita. Dan satu amalan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita sentiasa mendapat keampunan ialah mengamalkan sembahyang sunat tasbih. Nabi Muhammad SAW ada bercakap dengan pakciknya bernama Abbas, Sayyidina Abbas, "Baik pakcikku, amalkanlah sembahyang sunat tasbih ini, kerana barang siapa yang mengamalkannya akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu, sama ada dosa yang sengaja ataupun yang tak sengaja, dosa yang kecil atau dosa yang besar, dosa terterangan ataupun yang tersembunyi, dosa yang halus maupun dosa yang kasar." Ini hebat tasbih ini. Dosa yang sengaja atau tak sengaja. Sengaja banyak, kan? Dosa yang besar atau dosa yang kecil. Itu kelebihan sembahyang tasbih. Saya terbaca dalam satu majalah dia, seorang pemuda yang aksiden, kemudian disimpan mayat di peti mayat di hospital. Kemudian Teresa atau FA yang menjaga mayat itu amat kagum dan keheranan melihat mayat ini. Begitu bersih wajahnya, berwangi, dan dia punya peti itu nampak macam ada lampu. Kemudian dia ditunggu siapa warisnya. Datanglah sahabat. Sahabatnya menuntut. Rupanya dia anak yatim dah, tak ada mak dan bapak, tapi kawan itu baru tahu dia aksiden dan menuntut. Jadi Teresa ini bertanya dengan kawan serumah dia, "Apa amalan kawan kamu ni?" Ya, bila dibuka tu seperti ada lampu bercahaya, kan? Kalau dalam ilmunya dia nampak terang, kan? Dia kata, "Setahu saya dia suka mengamalkan sembahyang sunat tasbih." Ya, itulah janji Allah akan diampunkan dosanya yang sengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau boleh, kata Rasulullah kepada pakciknya Sayyidina Abbas, buatlah sembahyang sunat tasbih itu kalau boleh setiap malam. Tak mampu lah ya, 300 zikir. Tak mampu seminggu sekali, tak mampu sebulan sekali, tak mampu setahun sekali, tak mampu seumur hidup sekali. Dan bila saya baca kisah ni dalam surat khabar, saya rasa tertarik dengan sembahyang sunat tasbih ni. Dan saya cuba amalkan paling kurang sebulan sekali. Mula-mula itu macam berat tuan, tapi bila kita dah buat sekejap je, dalam setengah jam siap, dalam 20 minit, kan? Setiap kali kita pergerakan tu 10 tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala 10 kali. Rukuk 4 tasbih, subhanallah 4 tasbih 10 kali, tindak 10 kali. Jadi kita dah buat sekejap je. Cubalah kita amalkan benda yang baik ini, kerana yang paling penting adalah keampunan itu. Jadi kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti adalah keampunan. Jadi dan kita ialah manusia yang berdosa. Setiap hari kita membuat dosa. Sebab itu diperintahkan kepada kita, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kita kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dengan taubatan nasuha. Kan? Jadi sementara kita masih hidup ini tuan-tuan, kita perbanyakkan minta keampunan. Yang pertama, kita selesaikan dengan urusan manusia. Yang kedua, kita selesaikan urusan dengan Allah Ta'ala. Hutang dengan manusia kita selesaikan. Hutang duit, hutang apa ke, kan? Hutang dengan Allah Ta'ala, Allah sembahyang.
kodok puasa. Kalau mak bapak kita tu yang telah tinggal sembahyang, kita juga boleh kodokkan untuk dia. Ada setengah pandangan mengatakan boleh. Okey, alang-alang kita kodok untuk diri kita tu, niatkan sekali dengan kodok mak bapak sekali. Okey, jadi mak bapak kita tu dah tak boleh buat apa, kita kodokkan sekali. Niat untuk diri kita. Okey, pahala kodok tu untuk ibu bapa. Jadi disebutkan dalam Quran juga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, bertasbihlah memuji Tuhanmu, wastaghfiru, dan mintalah keampunan kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah penerima taubat. Jadi itu yang penting sebenarnya, itu kita ni menjadi orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat itu akan diampunkan dosanya seperti kain yang putih bersih. Seperti kain putih bersih, seperti bayi yang baru dilahirkan. Saya banyak menekankan kepada kita tentang taubatan nasuha. Sebab setiap hari kita buat dosa, tuan-tuan. Kalau kita ibadah saja, kita tak minta ampun dengan Allah Ta'ala, ibadah mendatangkan pahala. Tapi minta ampun itu membersihkan diri kita. Kita datang sembahyang, berzikir di Quran, itu mendatangkan pahala untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Tetapi dengan bersungguh-sungguh minta ampun itu akan menghapuskan segala dosa kita yang terlalu. Itu pada saya yang paling pentinglah taubatan nasuha. Tuan-tuan sekalian, Allah SWT berfirman dalam Quran, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang bermaksud, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik kepada sesama Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kamu. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Qasas ayat 8. Dalam ayat ini tuan-tuan menyebutkan bahawa wa btaghi fima ataka Allahu daral akhirah, carilah segala kurniaan Allah itu untuk kebahagiaan akhirat. Kita bersementara kita kat dunia ni, kita carilah untuk kebahagiaan akhirat dengan bersedekahnya, dengan berzikirnya, dengan mengaji sembahyang sunatnya, dengan berjamaahnya. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia, kerana kita masih lagi hidup di dunia ni. Tak ada masalah untuk kita mencari harta, mencari kekayaan, untuk kita mencari rezeki, tak salah. Kerana dunia itu jabatan akhirat. Dia tak salah. Dan Allah perintahkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah kamu kebaikan sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kamu. Allah perintahkan kepada kita untuk kita membuat kebaikan. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kita. Allah beri kita mata, hidung, mulut, telinga, kesihatan, ada rumah, ada kereta, ada isteri, ada anak-anak dan sebagainya. Hendaklah kita juga berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kita. Sedangkan kita ni banyak dosa, tapi Allah tetap memberi kita rezeki. Iblis sekali dia buat kejahatan, Allah dah nyah dia daripada syurga. Sedangkan iblis itu asalnya namanya malaikat Azazil, beribadah sepanjang kehidupan dia dengan sujud, bertasbih dan sebagainya. Sekali saja dia buat kesalahan, dia tak ikut perintah Allah Ta'ala untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam, Allah nyah dia daripada syurga, menjadi kafir. Dia bernamanya Azazil, jadi Iblis alaihissalam, Iblis laknatullah. Kita ni, kalau nak kata dibandingkan dengan Iblis, lebih banyak dosa kita daripada Iblis. Macam-macam dosa kita buat, tetapi Allah tetap memberi keampunan kepada kita. Allah bukan tidak memberi keampunan kepada Iblis, Allah boleh buang, tetapi dia yang sombong. Dia yang sombong. Satu ketika Iblis tak macam mana dia tersedar, dia minta ampun dengan Tuhan. Allah kata, kalau kau nak minta ampun dengan aku, kau pergilah ke kubur Nabi Adam, kau tunduk hormat dekat sana. Ketika di syurga dia tak nak hormat kepada Nabi Adam,
Tetapi bila dah meninggal, Allah perintahkan pergilah ke Adam untuk Muhammad kata. Tapi bila sebut Nabi Adam, dia rasa sombong, angkuh dan takabur, maka dia sanggup membiarkan diri dia dalam kefasikan dan kekufuran. Dan Allah menyebut Quran, Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong, angkuh, takabur dan sebagainya. Ini juga untuk peringatan kepada diri kita. Tuan-tuan manusia, lebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, iaitu muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sibuk, hidup sebelum mati. Malam tadi kawan saya baru saja meninggal dunia, Cikgu Zawawi, Taman Pancang Dendeng. Dia ditidurkan, masuk hospital ditidurkan, dan kurang seminggu meninggal. Ini satu lagi cikgu pengatua sekolah Sam Bagatrak untuk ditidurkan. Sekarang takut, sekarang takut kita nak ke hospital sebab nak ditidurkan saja. Baru-baru ni mualaf saya kencing manis je, kencing manis tinggi. Masalah memang langsung kuat. Memang langsung kuat. Lepas tu doktor nak tidurkan dia. Dia tak bagilah. Kencing manis je pun nak tidur ke apa. Jadi macam-macam alasan ini saya tak benarkan, saya tak nak sign. Saya perkimkan mualaf tu dia tak ada keluarga. Saya minta balik. Dia kata saya bertanggungjawab. Dia kata kalau nak meninggal tu biar meninggal di rumah. Tak payah meninggal sebab alat benda tu. Saya buat balik, letak kat dia pondok dekat Sungai Derani tu. Saya beli orang bagi petua, minum kopi apa? Dia kata bagi dia minum. Dengan izin Allah tadi, elok. Sihat tak? Dah elok, dah sihat. Pergi klinik Simpang 5 pun doktor puji dia. Tengok rekod tinggi. Dah elok cik. Makan apa? Tapi dia tak nak cakap lah. Dia dah siap. Jadi itulah Jadi sekarang ni kadang-kadang kita kalau tak nak pergi hospital, kita takut. Sikit-sikit nak ditidurkan Jadi itu. Jadi kalau boleh tuan-tuan, cubalah dengan cara yang lain dulu. Dalam keluarga saya 2 orang sudah ditidurkan. Arwah mak saya ditidurkan, meninggal. Arwah abang saya, cik juga ditidurkan, itu meninggal. Saya harap tak ada lagi lah keluarga saya. Kalau saya sakit pun biarlah meninggal di rumah lah. Jangan nak bawa hospital. Kalau kita sakit, kita pergi awal. Kalau tak awal tak boleh. Kalau dah teruk-teruk tu tak payah. Balik je. Tuan-tuan manusia, tajuk tadi malam saya akan cikgu apa tajuk saya kata peringatan zaman Jadi tuan-tuan, kita sekarang berada di akhir zaman iaitu sudah dekatnya dengan kiamat lah. Di mana tahun lepas Nahrim, situ pendidikan air Malaysia, Nahrim, saya pun baru dengar Nahrim telah membuat satu ramalan mengatakan bahawa bermula tahun 2025 hingga tahun 2035 akan berlaku kemarau yang dahsyat di Malaysia ini. Biasa negara ni khusus Malaysia. Tapi tahunnya okey lagi lah. Tahun 2025 nak banyak hujan lagi. Tapi kita tak tahu tahun depan. Dia kata antara tahun 2025 hingga 2035. Bila disebut kemarau panjang, apa maksudnya? Kita kaitkan dengan agama tuan-tuan. Dajjal dia akan keluar ketika air tak ada. Dia akan bawa air. Dajjal sendiri akan bawa air. Dia boleh turunkan hujan, dia boleh penuhkan kolam. Tapi siapa nak minum air dia, mesti sembah dia sebagai Tuhan. Jadi apa yang sains sebut itu, kita kaitkan dengan hadis Nabi, macam ada kaitan. Jadi 10 tahun mendatang ini adalah tahun-tahun yang membimbangkan. Ditambah lagi kejatuhan kerajaan Islam Utsmaniyah
pada tahun 1924 hingga tahun 1924 hingga tahun lepas 2024 sudah genap 100 tahun. Di mana ada hadis Nabi menyebutkan setiap 100 tahun akan lahir seorang mujahid pembela agama. Jadi tahun lepas sudah genap 100 tahun. Jadi siapakah mujahid akhir zaman yang dimaksudkan, yang akan keluar? Jadi dibincang-bincangkan dalam para ulama, kemungkinan untuk yang akhir ini ialah Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Dan pada dalam hadis lain, hadis lain juga tapi boleh dipakai. Salah satu tanda Imam Mahdi akan keluar ialah bila berlaku dalam bulan Ramadan itu 2 gerhana. Dan saya meneliti laporan-laporan Jabatan Meteorologi, Jabatan Cuaca ni mengatakan bahawa dalam bulan Ramadan ini akan berlaku 2 gerhana. Tuan cek. Bulan ini, Ramadan kita ni akan berlaku 2 gerhana. Satu gerhana matahari, satu lagi gerhana bulan. Kita kaitkan ke hadis tadi. Salah satu tanda keluarnya Imam Mahdi ialah berlaku di dalam Ramadan, berlakunya gerhana dalam satu bulan Ramadan. Jadi semua tu ada kaitan-kaitan antara. Kemudian bila kita lihat kisah Tariq Qadari, seorang kapal, seorang nelayan ataupun seorang ahli kapal lah, yang zaman Nabi dahulu dia ni berlayar, kemudian kapalnya pecah di lambung ombak dan mereka tersandar di sebuah pulau di selatan Yaman. Kemudian mereka telah berjumpa seekor binatang yang boleh bercakap, boleh bercakap Arab, yang bernama Al-Jassasah. Aku adalah Al-Jassasah. Kamu daripada mana? Wahai manusia yang terdampar, kami daripada Arab. Kamu daripada Arab? Eloklah, kami sedang menunggu, kata dia. Kamu nampak tak kuil satu pondok kecil di sana tu, adalah kuil lama. Kamu pergilah di sana dan kamu akan berjumpa seorang tua. Mereka sedang menunggu kamu. Kerana ahli kapal yang telah terdampar di ketakutan, mereka tak berani nak melawan. Mereka ikut pergi ke kuil itu dan mereka melihat seorang makhluk yang agak besar, yang kakinya dirantai, tangan dirantai dan matanya satu. Dan dia bertanya, kamu daripada mana? Kami daripada orang Arab. Kami terdampar kerana kapal pecah. Kamu daripada Arab? Sudah lama aku menunggu, kata dia. Aku ingin tahu daripada kamu, bagaimana keadaan kurma baisan di negeri Arab. Di negeri Arab sana ada satu ladang kat Syam sana, dipanggil ladang kurma baisan. Adakah dia masih berbuah ataupun tidak? Sekarang kita kalau kita search di YouTube, kurma baisan itu sudah tidak berbuah. Ketika itu dia kata masih berbuah. Masih berbuah. Kalau dia tidak berbuah, itu tanda apa akan bebas. Kemudian kita tanya lagi, bagaimana keadaan sungai Furat? Adakah masih ada air atau mengering? Waktu orang Arab kata masih berair. Katakanlah dengan kamu, kalau sungai Furat itu sudah mengering, maka itu tanda apa akan bebas. Dan sekarang ini kalau kita search dekat internet, sungai Furat sudah kering sampai ke dasar. Kita kaitkan hadis ini dengan apa yang berlaku sekarang. Dan kita tanya lagi, bagaimana dengan Tasik Tobariyah? Tasik Tobariyah ni dekat negeri Palestin sana tu, ada Tasik juga sudah kering kan. Jadi adakah bila orang Arab ini dibebaskan, baliklah kamu ke tempat asal kamu. Mereka balik, berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah katakan, itulah Dajjal. Tuan-tuan, jadi itu Dajjal. Jadi manusia biasa yang pernah berjumpa Dajjal ialah Tariq Qadari. Orang Arab yang seorang ahli kapal yang terdampar, asalnya tak Islam, tetapi berjumpa Rasulullah akhirnya dia terima Islam semua. Jadi kita kaitkan apa yang berlaku itu bermakna kita sedang di penghujung.
Kalau kita tak jumpa dengan Dajjal, anak-anak kita tuan. Jadi bila kita berjumpa dengan Dajjal ini sangat berbahaya, kerana dia ada kuasa sakti yang akan memaksa kita untuk mengaku dia Tuhan. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis lain, kalau kamu betul berjumpa Dajjal, kemudian Dajjal datang, larilah kamu, jangan dekat dengan dia. Ada satu orang yang dia rasa dia hebatlah, dia orang alim, dia orang yang soleh. Dia kata, aku kalau jumpa Dajjal, aku kelawan, aku tak takut dengan dia. Disebutkan dalam hadis tu, benda tu belum berlaku, tapi hadis sebut. Dikatakan dalam hadis tu, orang alim tu jumpa Dajjal, dia nak lawan. Dalam hadis yang lain, Nabi suruh dia lari, sebab kita tak mampu berdepan dengan Dajjal. Hatta Imam Mahdi pun tak mampu berdepan dengan Dajjal. Yang akan membunuh Dajjal yang Nabi Isa. Kan? Larilah ke gunung-gunung lagi lah. Disebutkan orang yang beralim dia berjumpa, akhirnya dia juga tewas dan dipancung, dibelah dua, mati dia. Jadi tuan-tuan, kita kalau boleh elak jumpa Dajjal. Dalam 10 tahun mendatang ini kita dalam keadaan bahaya tuan, sebab bila dia datang kita tak mampu. Dia akan paksa kita untuk mengaku dia Tuhan. Kalau kita dipaksa mengaku Tuhan, kita syirik lah, memang kita tak ada orang surga. Siapakah penyokong Dajjal? Iaitu Yahudi Israel. Yahudi Israel ni dia pemuja Dajjal. Kita menanti Imam Mahdi, mereka menanti Dajjal. Dan orang-orang Yahudi ni, dia adalah bagi menjayakan Dajjal ini supaya dapat menguasai dunia. Mereka telah bantu Dajjal ini dengan merancang sesuatu untuk dikenakan kepada umat manusia dan umat Islam khususnya. Iaitu mereka telah merancang wabak-wabak penyakit. Antaranya lah wabak COVID yang lepas itu, itulah perancangan Yahudi. Dan mereka juga telah kilang-kilang ubat yang dikatakan vaksin juga kilang-kilang yang dibuat daripada kilang Yahudi. Bill Gates owner kepada kilang Pfizer itu adalah daripada Yahudi. Itu juga AstraZeneca, semua ialah pemiliknya dari Yahudi. Jadi kita semua sudah dicucuk, jadi apakah perancangan mereka kita tak tahu. Dan hari ini 5G semua sudah dinaikkan ke atas, dan adakah apabila Dajjal turun nanti, mereka akan tekan button dan dia akan short antara kita dengan 5G ini. Kalau kita tak mau sembah Dajjal, maka kita juga akan hangus dan terseksa. Ini perancangan, ini dipanggil teori konspirasi. Walaupun teori konspirasi, tetapi kita kena kaitkan dengan hadis dan kaitkan dengan perancangan mereka. Saya cerita ini bukan untuk menafikan, tetapi untuk kita berhati-hati. Siapa yang telah berasin tu, buatlah detox, naik kelapa, bekam dan sebagainya, supaya kita dapat keluarkan chip-chip yang ada dalam tu. Dalam video-video banyak ditunjukkan garpu-garpu tu diletakkan di sini dekat. Kerajaan tak salah, kerajaan ini dia mengambil ubat tu atas arahan dan mesyuruh untuk kesihatan kita. Tetapi di sebalik ubat itu dibina oleh orang Yahudi, yang mana mereka ini adalah pemuja Dajjal. Kita ambil itu atas dasar daripada syuruh, iaitu pusat kesihatan dunia kita seragam. Tapi dalam pada itu tidaklah kita cepat-cepat ditok, naik kelapa dan sebagainya. Jadi disebutkan dalam hadis juga menyebutkan Dajjal dia keluar, dia akan pergi ke seluruh dunia. Sebenarnya macam mana Dajjal boleh pergi ke seluruh dunia? Tidak terlepas satu kampung pun dia akan masuk. Kalau dia itu boleh, dia seorang mudah kita nak pergi ke kawasan terbang, pergi Jepun, pergi ke Amerika, mungkin makan masa. Tapi dia masa sakti dia tu, dia boleh syuk sini, syuk sana. Dan sebab pernah dia beratus kampung. Macam mana dia boleh pergi? Saya terfikir, rupanya dia pergi mengurusi wabak penyakit tadi, mengurusi vaksin tadi. Itulah maksudnya Dajjal sudah pun sampai mengurusi dia punya sekutu-sekutu dia, agenda-agenda dia. Dia mungkin tak pergi secara fizikal, tetapi mengurusi agenda dia. Disebutkan hadis dia akan pergi ke seluruh dunia. Macam mana dia bisa ke dunia? Kan? Logik tak? Jadi dia pergi mengurusi wabak tadi.
Perancangan oleh pihak Israel, pihak Yahudi. Jadi hendaklah kita berhati-hati dengan dakwah-dakwah merangkap kerja ini. Ini sebagai satu peringatan saja. Tuan-tuan dan puan, sebagai kesimpulan lah, hari pada siang saya pun nak bergerak insya Allah. Ada Ustaz Agung Perkim di sesi 8. Sebagai kesimpulan, mari sama-sama kita faradu ilallah wa rasul, kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan apa yang diajarkan Allah Ta'ala dan hadisnya adalah benar. Kan? Dalam berislam kita percaya pada Allah, percaya malaikat, nabi-nabi, kitab-kitabnya, percaya pada kitab Quran, dan percaya pada hadis Nabi. Itulah keimanan kita dalam iman. Jadi kita kaitkan apa yang berlaku sekarang ini untuk kita lebih berhati-hati di masa akan datang. Dan yang paling penting, kita memperbaiki diri, supaya kita menjadi orang yang baik. Disebutkan dalam Nabi dari Nabi Muhammad dalam kutub, kullu ummati yadkhulul jannah, illa man aba. Semua umat aku, orang Islam ni akan masuk surga kecuali yang tak nak. Jadi tuan-tuan, Nabi menyebutkan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat aku, tuan-tuan yang surau ni semua akan masuk surga kecuali yang tak nak. Ada yang tak nak tak? Cikgu Syahri nak? Nak sesuka? Saya nak kan? Ada yang tak nak kan? Siapa yang tak nak? Yang tak nak tidak orang yang terus-menerus melakukan maksiat dan dosa. Jadi kalau kita dulu muda-muda kita macam-macam kan, kita stop, dan kita hari ini lebih baik daripada semalam, dan esok lebih baik daripada hari ini. Itu dia yang paling penting kan? Dan Allah juga juga, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, dan ya ayyuhallazina amanu wa amilus shalihat, wahai orang yang beriman dan yang melakukan kebaikan. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus shalihat, wahai orang yang beriman dan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus shalihat, ulaika ashabul jannah, mereka semua akan dimasukkan dalam syurga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Dua syarat nak masuk syurga. Yang pertama beriman, yang kedua menjadi orang baik. Wa amilus shalihat, orang-orang yang baik. Orang nak masuk surga tuan-tuan ada banyak cara. Ada orang tu habis Quran, ada orang tu suka sedekah, ada orang tu suka pergi surau ulang-alik, ada orang suka berpuasa, orang yang berpuasa suka rayan kan, sebagainya. Tetapi kalau kita tak mampu semua tu, tak mampu nak pergi surau masjid 5 waktu, tak mampu nak baca Quran, tak mampu nak habis Quran, tak mampu nak bersedekah, cukup wa amilus shalihat, menjadi orang baik. Dua syarat je. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Orang baik maksudnya kita tak suka kacau orang, tak suka fitnah orang, tak suka mengumpat orang, tak suka dengki orang. Jadi orang baik je kan, tak kacau orang betul kan. Itu okeylah, tak kacau orang kan. Buat kerja sendiri, pergi kebun kan. Pergi dulu dia dah. Jadi orang baik dah memadai untuk masuk syurga. Ada kisah dia. Kisah dua orang sahabat Nabi. Ketika Nabi dalam surah satu masjid, Nabi mengatakan nanti akan datang satu pemuda, dia itu ahli syurga. Jadi jemaah pun, siapa pemuda di syurga? Datang satu pemuda mayang, itulah ahli syurga. Maksudnya sahabat pun tanya, apakah hebatnya pemuda itu? Sampai 3 hari Nabi bercakap macam itu. Lalu 2 orang sahabat Nabi ikut follow di belakang. Dia balik sampai ke rumah, nak tahu apakah mana pemuda itu. Lagi mereka menyamar, Assalamualaikum, salam. Kami ni musafir, nak tumpang tidur 3 malam boleh? Nak tidur 2 malam. Pemuda tadi pun dengan senang hati benarkan, silakan masuk, boleh tidur dengan saya. Dilayarnya, bagi sarapan, bagi makan. Tetamu kan 3 hari, 3 hari. Sepanjang 3 hari itu dia minta, apakah amalan pemuda itu? Nak kata itu bila dia syurga. Adakah dia tahajud ke? Adakah dia qiyam lail ke? Berpuasa ke? Tapi mereka tengok biasa je. Tidur tak? Tak ada qiyam lail pun, tak ada tahajud pun, tak ada ngaji Quran ke?
Semayang 2 waktu je. Bila cukup 3 hari, 30 orang sahabat yang mari tak balik. Jadi mereka bertanya, sebenarnya kami ni sahabat Nabi. Nabi mengatakan dalam masjid, kamu ni ada syurga. Kami tergerak di hati nak tanya, apakah amalan kamu ni? Kami tengok kamu ni tak ada apa-apa pun, biasa je. Lebih hebat pada sahabat lagi. Oh gitu ke? Alhamdulillah, kalau Nabi kata saya syurga, Alhamdulillah. Sebenarnya apa yang Nabi lihat tu, itulah saya tak ada apa-apa pun. Saya bukan orang yang pergi ke masjid ke surau sangat pun, sesekali je pergi. Saya bukan orang ngaji Quran pun, saya bukan orang tahajud bukan. Cuma saya ni, kata pemuda tu, saya ni tak kacau orang. Saya tak kacau orang, saya tak ganggu orang, saya tak dengki orang. Maka fahamlah sahabat tu bahawa orang inilah amalan dia adalah orang baik saja. Dikaitkan dengan Quran tadi, ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wahai orang yang beriman dan yang melakukan kebaikan, mereka itu semua akan dimasuk dalam syurga hum fiha khalidun, dan mereka kekal di sana. Jadi, baiklah sama-sama tuan, kita menjadi orang yang baik. Dan surah ini saya pada diri saya sendiri dan kita semua menjadi orang yang baik. Semoga sekurang-kurangnya kita dapat masuk ke satu jalan, yaitu jalan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya Allah menyukai, mencintai orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.